Bismillah. Ayat yang ke-11. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'in. Wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid. Fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana untuk memesongkan orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman, kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan beroleh azab neraka Jahannam kerana perbuatan buruk itu. Dan mereka akan beroleh lagi azab api yang membakar kerana tidak bertaubat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Yang demikian itu ialah kemenangan yang besar. Sesungguhnya azab Tuhanmu terhadap orang-orang yang kufur engkar amatlah berat. Sesungguhnya dialah yang menciptakan sekalian makhluk pada mulanya dan yang mengembalikannya hidup semula sesudah mati. Dan dialah yang amat pengampun, lagi amat pengasih. Tuhan yang mempunyai aras yang tinggi kemuliaannya, yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal kebinasaan yang telah menimpa kaum-kaum yang menentang rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Mereka ialah kaum Fir'aun dan Thamud, kaum Nabi Saleh. Kaummu wahai Muhammad bukan saja menolak ajaranmu, bahkan orang-orang yang kafir itu terus tenggelam dalam keadaan mendustakan kebenaran. Sedang Allah dari belakang mereka melingkungi mereka dengan kekuasaannya. Sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau perkara sihir, bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya, lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya pada Lauh Mahfuz. Setelah dinyatakan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman dalam ayat yang dahulu, sehingga mereka menggali parit, meletakkan kayu api sebanyak-banyaknya, dinyalakan api ke dalam parit itu dengan sebesar-besarnya. Setiap orang yang beriman lelaki dan perempuan dicampur ke dalam api yang membakar. Disebut dalam hadis, siapa giliran seorang perempuan bersama dengan anak yang masih menyusu, bila ditahan di tepi parit itu, sama ada dia pilih beriman, dicampur dalam api, menyebabkan perempuan itu dalam keadaan serba salah.
Sama ada rela dicampur dalam api sekali dengan anak dia yang tak berdosa apa, tak tahu apa, ataupun dia bercakap dengan kufur, selamatkan anak dia. Tiba-tiba Allah jadikan kanak yang menyusui itu bercakap. Wah ibu, segera, jangan lambat lagi. Lalu dicampur dengan anak dia sekali. Di sini terdapat kekhilafan di kalangan para ulama memilih rukhsah dan azimah. Kerana di sana ada ayat firman Allah Ta'ala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Malaikat orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap beriman. Ayat ini diturunkan oleh Allah memberi rukhsah kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Apabila ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah diseksa bersama dengan dia, lalu ayah dan ibunya dibunuh, memilih mati. Ammar yang tidak tahan, diseksa terus bercakap dengan kalimah kufur. Dia dibebaskan. Lalu dia pulang menemui Nabi SAW. Dan Allah menurunkan ayat yang dibaca tadi. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Malaikat orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tenang beriman. Di sini para ulama mengatakan ada dua pilihan. Sama ada memilih azimah. Azimah ialah memilih mati bersama dengan Islam. Bunuh-bunuhlah. Yang kedua memilih rukhsah. Memilih kemudahan. Bercakap dengan kalimah kufur, hati tidak reda. Lari. Lepas tu selamatkan diri. Dua-dua boleh berlaku. Dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW berdasarkan pada ayat itu. Tetapi memilih azimah lebih afdal. Memilih azimah, memilih mati lebih afdal daripada memilih hidup. Ada ulama pula mengatakan memilih rukhsah dalam keadaan membawa fitnah yang lebih besar. Sekiranya dia boleh menyelamatkan orang lain lagi dengan sebab dia tipu, dia boleh selamat orang lain lagi, tak jadi kafir, maka dia pilih rukhsah itu untuk menyelamatkan orang lain, bukan untuk menyelamatkan diri dia. Kadang-kadang dia mati boleh meneguhkan iman orang lain. Tengok kepada keadaan. Kepada keadaan ini. Ini juga berlaku pada dua orang sahabat Nabi. Bila Nabi menerima surat Musailamah Al-Kadzab. Musailamah daripada Bani Hanifah yang mengaku jadi Nabi. Dia temu dengan Nabi, minta jawatan. Nabi kata, aku tak beri jawatan. Tak beri jawatan kamu. Kalau mau minta lepas tamah aku pegang ni, aku tak beri kamu, Nabi kata. Lalu dia balik ke kampung dia, ke negeri dia, pengikut dia ramai, puluh-puluh ribu pengikut dia. Dia tulis surat ke Nabi, dia Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Kita bagi separuh bumi. Separuh untuk aku, separuh untukmu. Lalu Nabi tulis surat. Min Muhammad Rasulullah ila Musailamah Al-Kadzab. Daripada Muhammad Rasulullah dan daripada Musailamah pembohong. Musailamah pembohong. Lalu Nabi suruh dua orang sahabat pergi bawa surat dekat Musailamah. Dua sahabat ni tanya, mau percaya dah Muhammad Rasulullah? Dia kata percaya. Percaya dah aku ni Rasulullah? Ling aku pekak dia. Aku tak dengar. Dia bunuh kawan ni. Dia bunuh. Dia tanya sekali lagi, mau percaya tak Muhammad Rasulullah? Percaya. Mau percaya tak aku Rasulullah? Percaya. Percaya belaka. Balik.
Dia berbalik ke Madinah. Yang pertama mati syahid. Yang kedua memilih rukhsah. Memilih rukhsah. Ini dalam dua keadaan. Tengok kepada keadaan. Memilih mati syahid. Atau memilih kemudahan yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Ayat yang kita baca ni menunjukkan bahawa Allah Ta'ala memberi fadilat kepada mereka yang memilih untuk mati syahid. Dan Allah memberi amaran kepada mereka yang menggoda orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan. Sama ada menggoda, menyeksa, membunuh supaya orang tak ikut Islam. Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang menyeksa orang-orang yang beriman lelaki dan orang yang beriman perempuan. Kerana dia beriman. Kerana dia nak ke Islam. Dia nak berajaran Allah. Thumma lam yatubu. Kemudian mereka tidak bertaubat. Falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Bagi mereka azab neraka jahannam. Dan bagi mereka azab yang membakar. Ini berlaku dalam peristiwa Ahzab yang disebut dalam surah ini. Zaman ini berlaku juga. Kalau mau ikut Islam, naik pakak. Kalau mau ikut Islam, tak naik pakak. Kalau mudah ikut Islam, naik pakakmu. Naik pakakmu. Ini dia. Samalah. Menggoda orang-orang yang beriman. Menggoda. Kalau mu tak ikut Islam, boleh benda. Kalau mu ikut Islam, tak boleh benda. Termasuklah kerja-kerja menyeksa orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Kalau ikut syariat Allah, tak beri bantuan. Tak ikut syariat Allah, beri bantuan. Ini menggoda orang-orang yang beriman. Tuhan kata ingat. Mereka yang menyeksa orang-orang yang beriman. Sama ada membunuh. Menahan kehidupan dia. Menahan pangkat dia. Menahan kebolehan dia. Menahan apa saja. Kerana dia nak ke Islam. Kemudian mereka tidak bertaubat. Falahum adabu jahannam. Bagi mereka azab neraka jahannam. Walahum adabul hariq. Dan bagi mereka azab yang membakar. Kalau tak bertaubat. Kalau bertaubat, diampun oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam hadis, Inna Allah yadhaq al-qatil wal-maqtul fil jannah. Allah Ta'ala ketawa, Nabi kata. Allah Ta'ala ketawa. Suka. Suka dengan yang layak bagi Allah Ta'ala. Di mana orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, dua-dua masuk syurga, Nabi kata. Yang pertama, dia berperang. Fisabilillah. Dibunuh oleh yang kafir ini. Dia mati syahid masuk syurga. Lalu yang kafir ini pula, dia beriman, dia bertaubat. Dia berjihad dan dia mati syahid. Masuk syurga pula dia. Iaitulah Sayyidina Hamzah dan Wahsy. Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi, yang mati dalam perang Uhud. Apabila Hindun binti Utbah, isteri Abu Sufyan, mengupah Wahsy. Wahsy ialah seorang hamba daripada Afrika, Habasyah, yang bijak, lancar lembing. Kalau dia lancar lembing, tepat lembing dia. Kalau mula bunuh Hamzah, aku mendahkakanmu. Lalu Wahsy pergi perang Uhud dan mencuri, membunuh Sayyidina Hamzah dengan dia lancar lembing. Maka mati Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi. Mayat Sayyidina Hamzah dicincang. Dipotong hidungnya, dipotong, dibelah dadanya, dipotong kemaluannya. Diambil hatinya. Nak ditelan, tak ditelan. Marahnya orang kafir dicincang. Dan Nabi sangat sedih bila tengok pak saudara dia mati. Dan Nabi mengutuk sekerah-kerahnya apa yang dibuat ini. Allah Ta'ala suruh Nabi sabar. Dengan takdir Allah Ta'ala, Wahsy yang bunuh Sayyidina Hamzah tadi masuk Islam. Masuk Islam. Dan dia berperang zaman Sayyidina Abu Bakar menentang Musailamatul Kadzdzab yang dibaca kisahnya tadi.
Di mana Musailamah ni terkenal dengan ganas. Tentera dia ganas. Dengan ganas sehingga Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu yang memimpin pada tentera menyerang tentera Musailamah gagal, tak boleh. Menyebabkan banyak yang dapat luka-luka. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengarahkan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu untuk membantu menyerang tentera Musailamah al-Kadzdzab. Lalu dikempung kota dia dalam masa berapa lama, dan mereka dapat merempuh dan masuk dalam kota, dan ditakdirkan Wahsy yang bunuh Sayyidina Hamzah ni dikatakan membunuh Musailamah, dan dikatakan dia syahid dalam pertempuran ini, menunjukkan bahawa di sana mereka yang bertaubat. Dia balah, dia tebus kesalahan dia dengan dia menegakkan Islam sehingga dia mati pula. Dia bertaubat, dia buktikan taubat dia. Maka dia mendapat kelebihan itu. Di antara Suhail bin Amr yang berunding dengan Nabi. Nabi suruh tulis Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata kami tak pernah dengar tulis Bismikallahumma. Tulis Bismikallahumma. Sayyidina Ali tulis Muhammad bin Rasulullah. Suhail bin Amr kata aku tak terima Rasulullah. Muhammad bin Abdullah. Berlaku perbalahan dalam perundingan Hudaybiyah. Suhail bin Amr ini masuk Islam. Menunjukkan di sana ada orang-orang yang bertaubat, yang menyeksa orang-orang yang beriman, buat zalim pada orang yang beriman. Dia bertaubat pada Allah Ta'ala. Taubat mereka diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau tak bertaubat, mati dalam keadaan kafir, jawab dia azab jahannam, azab neraka jahannam, dan bagi mereka azab yang sangat membakar. Di mana api neraka ni memakan besi, memakan batu, apalagi manusia dah jadi apa. Itulah, dan tak mati pula dalam keadaan seksa. Innal ladzina amanu 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtil anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan itulah dia kemenangan yang paling besar. Allah Ta'ala menyatakan bahawa mereka yang dibakar dalam api yang dinyala sehingga menjadi abu, mendapat kemenangan yang besar. Macam mana kemenangan yang besar jadi abu? Dibakar jadi abu. Tuhan kata zalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang besar. Mereka dibakar jadi abu. Menang macam mana? Menunjukkan mereka berada di alam yang lain. Ruh mereka dimasukkan ke dalam syurga. Mereka mati syahid. Mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik saja dicabut daripada jasad, terus masuk ke syurga. Zalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang paling besar. Disebut pula di dalam hadis-hadis yang banyak, diampunkan segala dosa-dosa mereka. Kemudian boleh memberi syafaat kepada keluarganya yang masuk neraka. 70 orang keluarga yang masuk neraka boleh dibebaskan oleh mereka yang mati syahid ini. Ini satu kemenangan yang sangat besar. Di sinilah berlaku di Gaza, di Palestin hari ini. Masing-masing keluarga berbangga dengan anak-anak dia, suami dia, adik-beradik dia mati syahid. Berperang dengan Yahudi. Berapa orang keluarga mati syahid? Berapa orang anak-beranak mati syahid? Berapa orang anak mati syahid? Kerana zalikal fawzul kabir. Kemenangan yang besar. Kerana kepercayaan kita adanya alam barzakh. Adanya alam akhirat. Bukan alam dunia ini sahaja. Walaupun tubuhnya hancur lebur,
Tubuhnya dibakar menjadi abu, tapi rohnya mendapat nikmat di alam syurga. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, penuh dengan nikmat yang tidak terhingga, dan itulah kemenangan yang paling besar. Iaitulah kemenangan selama-lamanya. Ada kemenangan di atas dunia ini beberapa tahun saja, 2 tahun, setahun, 2, 3 tahun, 10 tahun, 1000 tahun pun sekejap saja. Kemenangan di hari akhirat ialah kemenangan yang paling besar. Inilah yang patut dicari oleh orang-orang yang beriman. Kerana orang yang beriman ini kehidupan dia dunia sehingga akhirat. Bukan kehidupan di atas dunia sahaja. Kalau kita tengok cerita, tengok filem, boleh hero kena tembak, habislah cerita. Habislah cerita. Tak ada lah mati dah. Itu orang putih. Kita orang Islam ni, bila kena tembak, ada lagi lepas kena tembak tu. Alam kubur, alam barzakh, alam dibangkitkan semula. Iaitu alam akhirat. Alam bertemu dengan orang-orang yang soleh, orang yang baik di dalam syurga. Dan boleh memberi syafaat kepada saudara-saudara yang ada di alam dunia ini, yang memerlukan syafaat dan pertolongan. Di sini disebut dalam hadis Nabi bersabda, "Uhibbu an uqatila fi sabilillah fa uqtal, thumma uhya fa uqtal, thumma uhya fa uqtal," kata Nabi. Aku mahu berjuang untuk menegakkan agama Allah, lalu aku dibunuh dengan sebab itu. Kemudian aku dihidupkan semula. Aku berjuang lagi dan aku dibunuh dengan sebab itu. Dan aku dihidupkan semula, lalu aku dibunuh dengan sebab itu. Kata Nabi. Kerana mengetahui dzalikal fawzul kabir, kemenangan yang paling besar sekali. Di sini Al-Khansa radhiyallahu anha. Al-Khansa ialah seorang penyair Arab. Ayah dia penyair, adik-beradik dia penyair. Penyair. Kerana orang Arab berbangga dengan pandainya mengarang syair. Bukan mengarang tulis, mengarang dengan cara sebut spontan. Ini kepintaran. Zuhair bin Abi Salma ni termasuk penyair yang syair dia digantung di Kaabah. Tapi syair dia banyak kata-kata hikmat. Di mana Khansa ni penyair perempuan, dia masuk Islam. Sempat dengan Nabi SAW. Dia masuk Islam dan dia mengiringi anak dia dalam peperangan menentang Parsi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu diberitahu anak dia yang pertama mati. Suka dia. Lalu diberitahu anak yang kedua mati pula. Suka dia. Diberitahu anak yang ketiga mati. Menangis dia. Oh, tanya mengapa? Beritahu yang pertama suka, yang kedua suka, yang ketiga mati. Sebab aku suka, dia katakan anak aku berada di alam barzakh, mendapat kemenangan. Sebab aku menangis, ini hakik, tak ada dah. Kalau ada lagi, aku nak suruh anak aku pergi lagi. Dan aku harap aku bersama dengan mereka di akhirat, kata dia. Ini ialah sifat orang-orang yang beriman, yang percaya pada janji Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang paling besar. Iaitulah kemenangan di hari akhirat, kemenangan di alam barzakh. Kemenangan buat selama-lama, bukan kemenangan sementara waktu saja. Kemenangan sementara waktu ni ditinggalkan di alam dunia, habis. Habis begitu saja. Di sinilah Allah Ta'ala jadikan kesan-kesan Nabi Sulaiman, kesan Nabi Daud, kesan Zulqarnain, raja-raja Islam, kesan kerajaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada, dihilangkan. Kesan pemerintahan yang adil. Bukan tidak ada tamadun, tak ada pembangunan, ada pembangunan. Pembangunannya dihapuskan oleh Allah Ta'ala untuk dilenyapkan, untuk diberi pahala pada mereka di hari akhirat. Adapun yang dikekalkan bangunan-bangunannya ialah Fir'aun, Namrud, Fir'aun dan orang-orang yang seperti keduanya. Dikekalkan bangunan-bangunan dia supaya dilihat. Ini dia untuk dunia saja. Ini akan dilenyapkan oleh Allah Ta'ala.
yang kekal ialah alam akhirat. Itulah kemenangan yang paling besar. Wallahu a'lam.